Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi. Apa khabar murid-murid semua? Bertemu sekali lagi bersama saya, Cikgu Hafiz, di dalam mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 2. Pada minggu ini, Cikgu akan membincangkan bidang pertolongan cemas. Di bawah unit 11, awas berhati-hati. Tajuk, bantuan segera. Seterusnya murid-murid, mari kita lihat kepada standard kandungan 9.1 pengetahuan asas pertolongan cemas dan kemahiran bertindak dengan bijak mengikut situasi. Bertindak dengan bijak apabila berlaku kemalangan di rumah, di sekolah dan di tempat awam. Seterusnya murid-murid, kita lihat pula kepada standard pembelajaran 9.1.2. Murid dapat mengaplikasikan kemahiran meminta bantuan ketika berlaku kemalangan dan kecederaan di rumah, di sekolah serta di tempat awam. 9.1.3 pula, murid dapat menilai tindakan yang boleh diambil ketika berlaku kemalangan dan kecederaan di rumah, di sekolah serta di tempat awam. Baiklah murid-murid, mari kita rujuk pada muka surat 104 di dalam buku teks kamu di bawah tajuk Bantuan Segera. Pada muka surat ini terdapat 3 gambar situasi kecemasan atau kemalangan yang berlaku di rumah, di sekolah dan di tempat awam. Apabila ternampak sesuatu kemalangan atau kecemasan, kita hendaklah memberikan bantuan ikut kesesuaian dan kemampuan. Mari kita lihat dan baca dialog pada gambar yang pertama. Ibu, adik terjatuh dari katil dan tangannya cedera, kata seorang abang. Mari kita hantar adik ke hospital, kata ibu. Baiklah, pada gambar yang pertama ini ialah gambar kemalangan yang berlaku di rumah. Seterusnya, kita lihat pula gambar yang kedua. Seorang murid berkata, Cikgu, bilik sains terbakar. Manakala cikgu pula berkata, saya akan telefon bomba. Ya, kemalangan atau kecemasan yang berlaku ini adalah kemalangan di sekolah. Seterusnya, kita lihat dan baca dialog pada gambar yang ketiga pula. Tolong, ada orang tersepit di eskalator, kata seorang pemuda. Dan seorang pemuda lagi berkata, telefon bomba, mari kita bantu dia. Baiklah, gambar yang ketiga ini merujuk kepada kecemasan atau kemalangan yang berlaku di tempat awam. Baiklah murid-murid, cuba kamu bayangkan jika tiada sesiapa yang memberi pertolongan awal kepada orang yang sedang dalam kecemasan. Apakah yang akan berlaku? Ya, kemungkinan keadaan kemalangan ataupun kecederaan yang dialami boleh menjadi lebih serius dan boleh mengakibatkan kehilangan nyawa. Jadi, kita hendaklah memberi bantuan awal supaya risiko kemalangan yang boleh menjadi lebih teruk dapat dikurangkan. Seterusnya murid-murid, mari kita menilai tindakan yang boleh diambil ketika berlaku kemalangan dan kecederaan di rumah, di sekolah serta di tempat awam. Kita lihat kemalangan di rumah. Tindakan yang boleh diambil ialah yang pertama, memberitahu ibu bapa. Yang kedua, memberitahu abang atau kakak. Yang ketiga, menelefon jiran untuk memohon bantuan. Dan yang keempat, memberi bantu mula jika kamu mahir untuk memberi bantu mula. Seterusnya, kita lihat pula situasi di sekolah. Tindakan yang boleh diambil ialah yang pertama, membawa rakan ke kawasan teduh dan selamat. Yang kedua, memberitahu guru. Dan seterusnya yang ketiga, mendapatkan bantuan pekerja sekolah jika terdapat pekerja yang berada di situ. Seterusnya, kita lihat pula keadaan kemalangan di tempat awam.
Apa tindakan yang boleh diambil ialah yang pertama, menjerit meminta tolong. Yang kedua, mendapatkan bantuan pengawal keselamatan. Dan yang ketiga, boleh menelefon pihak bomba untuk memohon bantuan. Ya murid-murid, saya harapkan selepas ini kamu dapat mengaplikasikan kemahiran meminta bantuan ketika berlaku kecemasan dengan kaedah yang betul. Kamu juga perlu tahu tindakan yang boleh diambil mengikut kesesuaian dan kemampuan kamu dalam memberi bantuan awal kepada mangsa kecemasan. Baiklah, saya rasa setakat ini saja pembelajaran kita pada minggu ini. Sekian, terima kasih. Dan jangan lupa, selamat belajar dan selamat beramal. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.